dimuliakan para alim ulama, para ilmuwan, orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tak layak saya berada di sini kerana ramai para alim ulama, para guru, para tutor guru, para alim ulama, bahkan ada di kalangan mereka adalah guru pada guru saya yang berada di bumi Fatani, di wilayah yang penuh berkat ini yang disebut sebagai Serambi Mekah. Ya, orang dulu ngaji di dekat dengan Serambi Mekah. Dan hari ini bumi Fatani disebut dengan Serambi Mekah, bumi Kelantan dan juga bumi Aceh. Bumi yang sangat bertuah. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat berpijak bumi yang barakah. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya sebagai tetamu di sini dapat berkat duduk berada di tempat orang-orang saleh, tempat orang yang baik, dan dapat bertemu dengan para alim ulama di sini. Dan terima kasih banyak kepada Haji Taufik, Nayuk kita, yang banyak memberi layanan yang istimewa. Begitu juga orang-orang yang di sekeliling mereka yang sambut saya dari sepadang lagi. Ustaz Isyam, Qori kita mandu sungguh suaranya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Awalnya saya bagi tahu dah, sebenarnya saya ni tak berani nak duduk sini sebab pada alim ulama yang duduk sini. Tapi oleh kerana permintaan dan juga permintaan ramai di kalangan mereka yang berada di sini, nak saya mari datang juga. Dan kesempatan itu saya nak mengambillah peluang untuk nasihat di saya. Patut rasa gelak, rupanya pakai spek gelak. Ingat orang tak ada orang, rupanya saya tak nampak. Hak belakang tak nampak, hak depan je nampak. Hak ni lagi nampak, rupanya penuh lagi belakang. Kalau duduk depan ni comel lagi, baru nampak je lah. Tak, tu mana duduk celuk rock ni saya tak nampak. Baik, tak rugi pun kita berada dalam majlis ilmu, berkongsi ilmu. Lebih-lebih lagi majlis yang dibuat di sini adalah majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama dia menghiburkan kita dengan nyanyian lagu Islami, lagu ke arah kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, lagu yang memberi semangat cinta kepada tanah air, kenal kepada para alim ulama, rasa tanggungjawab kita orang-orang yang berada di sini. Sebenarnya bumi selatan Thailand ini adalah bumi yang satu rupa ketika dahulu. Thailand, Kemboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, ini adalah satu rupa. Semuanya adalah disebut orang Jawa, orang tanah Jawi, orang Melayu. Alhamdulillah. Batu saya bagi tahu dah, saya tak pandai nak cakap bahasa Thailand. Saya kata saya pandai cakap Melayu. Sini orang Melayu, cakap Melayu juga. Alhamdulillah lah. Faham kedah ni? Faham? Sawadikap. Kap tahunya. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-puan daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Nayuk kita. Nabi sebut apa dia? Man salaka tariqan yang tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan, kita keluar daripada rumah, mari duduk dalam majlis ilmu, mari duduk dalam majlis ilmu ni, sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Allah
Macam mana nak masuk syurga kalau kita tidak ada ilmu? Begitu juga kita nak menjalani kehidupan di dunia. Nabi sebut, man arada dunya fa'alai bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bi'ilmi. Siapa-siapa nak dunia, mereka hendaklah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Man arada dunya, siapa-siapa nak dunia, fa'alai bi'ilmi. Kita tengok ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang berniaga, mesti mereka ada ilmu perniagaan. Baik tu mereka boleh berniaga. Kadang-kadang kalau kita niaga mampu modal, tak ada ilmu apa ni? Niaga nak untung, betul tak? Betul tak? Betul. Begitu juga ada sahabat-sahabat kita buat bisnes macam-macam lah. Tak kira nak jadi nelayan, kena ada ilmu. Nak jadi tukang torek getah, norek, sini panggil dia pun norek getah. Norek getah pun kena ada ilmu. Kalau tak ada nak bahan ke isi-isi getah, mampu kerah getah. Tak ada mampu kerah, mampu pokok getah. Tak mati pokok getah. Sini panggil mampu juga. Panggil mampu juga. Oh, super. Kita sama umpur. Dah, dah, orang bahan kulit je, dia pergi bahan KCC. Mampu saya tu. Tak tumbik apa pada TC. Tak tumbik lah dalam dia panggil susu dia. Dah, gitu dia. Kena ada ilmu. Orang nak nanam padi, kena ada ilmu. Macam-macam, semua kena ada ilmu. Nak jadi doktor, kena ada ilmu. Kalau ada kat mabuk, tepi jalan. Tak. Dia jadi doktor diri kat, koyak-koyak pun langgon lagi. Tak. Jadi mak kuda, tu tak jadi ya. Tak. Tu tak boleh. Tak. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mesti kena ada ilmu. Kenapa kita percaya kepada doktor? Tak, doktor kata awak ni begiang. Kena buat begiang. Kita pun dah lewat gini. Doktor yang percaya kita. Tak, takut buat. Kenapa? Doktor yang royak. Kenapa? Doktor tu ada ilmu dalam perubatan. Sebab tu kita percaya. Wa man arada al-akhirah, siapa-siapa nak akhirat pun dengan ilmu. Nak sembahyang, nak mengaji, nak belajar, kena ada ilmu. Bukan hanya kadar ilmu dunia saja, ilmu akhirat pun kena ada ilmu. Ramai mana di antara kita yang sembahyang, tapi sembahyang dia abaan maghfurah. Seumpama debu-debu yang berterbangan, Allah rugi. Letih dah. Wa ibadah dah. Tok mengaji. Duduk bumi ulama ramai dah. Tok guru alim dah. Hebat dah. Tok guru saya pun orang ngaji sini duduk. Dah, orang alim sini. Dah, ramai tok guru saya. Antaranya yang pernah ngaji tani ni, lelek wilayah tani, duk leskan, duk lek kedi, duk lek ni ngaji belah ni. Nak royaknya ramai para alim ulama, tapi kita tak ambil peluang, rugi. Lepas tu pentingnya ada ilmu. Bukan syurga ni mudah nak dapat, tapi dengan belajar, duduk dalam belajar ilmu, mudah dapat syurga. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala mudah kita ke syurga. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak dua-dua, fa'alai bi'ilmi, kena ada dua-dua. Kena tahu belaka. Tak, ilmu dunia kita tahu, ilmu akhirat pun kita tahu. Sebab apa? Kalau kita dapat dua-dua, akhirat kita dapat, dunia pun kita dapat. Yang terlebih aula akhirat. Dah Ustaz, kalau kita niaga sama boleh dah Ustaz, bisnes sama boleh dah Ustaz? Boleh, tak salah. Sebab
sahabat-sahabat dia tak yang berniaga, ahli bisnes, jutawan wanita, tak ramah orang-orang yang hebat, tetapi mereka tak tinggal Allah. Sembahyang mereka berilmu, ibadat mereka berilmu, bermuamalah mereka berilmu, dan hubungan mereka dalam internasional pun ada ilmu. Lepas tu penting ilmu, dan semua yang mereka guna melalui ilmu dikira ibadah. Wajib kita kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain termasuk ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu pegangan hati, ilmu yang duduk dalam hati kita. Oh, kalau ilmu yang kita belajar, ilmu akidah, ilmu kenal Tuhan, ilmu kenal Nabi, ilmu kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu kenal malaikat, kenal kitab yang wajib kita kena imani, yang wajib kita ikut, tentang hari akhirat yang wajib kita kena percaya, yang wajib kita kena yakin bahawa kita akan kembali kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Kita duduk atas dunia ni sekejap je. Allah Ta'ala buat sekejap je kita duduk atas dunia ni. Sedar-sedar mati. Tapi hak Allah Ta'ala kira atas dunia ni, atas dunia ni hak Tuhan kira amalan kita, ibadat kita, perbuatan kita. Duduk dalam perut Tuhan dah kira, keluar dari perut Tuhan kira lalu dah. Jadi orang yang mukallaf, yang akhir balik ke rumah, Tuhan kira lalu dah. Siapa kita mati temu dengan Allah, baik ke buruk ke, kita akan mati juga. Dok kira dia baik cara mana pun mati, dok kira dia jahat cara mana pun mati. Semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kita semua akan mati. Maka apakah persiapan kita sebelum kita mati? Ni kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Sempena amban musim bulan Ramadan, saya nak muhasabah diri kita, nak ajak sama-sama sahabat-sahabat, hak dengar adik-adik, para guru, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Dan kita tanya pada diri kita, apakah persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan? Ramadan tak lama dah, nak dekat dah dengan kita. Beberapa hari lah saja lagi dah. Tinggal seminggu tak sampai dah, seminggu tak sampai dah, ke sampai lagi. Tak sampai dah, bulan 12 hari boleh. Ya, ke berapa sini? Seminggu lagi. Tak lama dah, seminggu lagi kita nak standby masa untuk kita masuk bulan Ramadan. Waktu ni lah, bulan inilah untuk kita persiapkan. Nabi SAW apabila masuknya bulan Rajab, masuk bulan Rajab, Nabi bersungguh-sungguh ibadah dia, amalan dia bersungguh-sungguh bertambah daripada bulan-bulan yang lain, berbeza. Bulan Rajab kita masyhur dengan kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Sebab bulan Rajab ni bulan yang sangat bertuah bagi Nabi, iaitu Mi'raj. Allah Ta'ala akan bawa jalan Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa semalam tak sampai, naik ke langit. Kemudian Allah Ta'ala pertemukan dia dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertemu dengan para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam, dan diperintah oleh Allah solat 50 rakaat. Ada riwayat mengatakan 50 waktu, yang paling kuat mengatakan 50 rakaat. Daripada 10. Jadi tarawih semua kita. Dah 10 subuh, 10 zuhur, 10 asar, 10
10 maghrib, 10 isyak. Daya kata 10, 2 kali subuh pun dah gerak dah. Oh, subuh dah gerak dah. Tak, dah gerak lawan dia. Oh, bukan main. Oh, kita main silap habis orang rebah belakang. Ini dah hero Malaya. Tak ada ah. Dah tak? Hero Patani. Kita tiba-tiba dah waktu subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi dah. Dah minus 5 kali dah lawe. Dah nak lawe nak lepas dah. Oh. Kena peluk gitu dengan selimut. Kena baluk dengan selimut. Kena pegang dengan selimut. Dah awak cetak sungguh. Dah berat nanang kata regan ni. Dah bunuh rana habis. Dengan selimut dah boleh nak lawe. Oh, ngauram kamai patang dicabar. Oh, patang dicabar bah. Tak. Tiba-tiba dengan selimut dah awak cetak. Panggil Allah Ta'ala panggil. Tak mari sekarang. Tak pergi setengah masjid. Tak pergi setengah buat ibadat pada Allah. Tak tunaikan kewajipan. Allahu Akbar. Bahaya pandahnya di akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita sebut bukan mudah. Nak jadi baik ni bukan mudah. Payah. Yang mana Nabi diperintah 50 rakaat. Bayar. Kalau 50 rakaat ditunaikan, dah nescaya penat dah. Tapi Nabi Musa suruh Nabi kurang. Jadilah 5 waktu dan 17 rakaat. 17 rakaat. Banyak tak? Banyak tak 17 rakaat? Sikit nak dibanding dengan 50 weh. 50 banyak. 17 rakaat sikit je. Tak, sikit je. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Tak, sikit je. Lupa dah gerak dah. Lupa penat dah. Lupa lelah dah. Ini sebenarnya Allah Ta'ala turun Ta'ala nak suruh hamba dia dekat dengan Allah. Umpama raja bagi kita hadiah. Raja bagi kita hadiah. Kita akan jaga sungguh-sungguh hadiah daripada raja. Nak yuk bagi hadiah kita. Besar. Rasa besar dah kita. Heboh kapur dah. Apa? Pemimpin yang bagi kita. Bukan orang lain. Orang kawan bagi barang je. Ni orang besar bagi. Tak bui. Rasa besar dah. Saya nak bui kau orang saya takut. Apa barang orang bagi. Ni Allah Ta'ala Raja Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Raja dunia akhirat. Raja segala-gala raja. Raja kesekalian makhluk. Raja yang menjadikan langit dan bumi. Raja semesta alam, yang menjadikan alam, yang menjadikan kita. Dia bagi hadiah. Hadiah apa dia? Hadiah nak suruh dekat dengan dia. Jadi orang kena raja ni hebat. Jadi orang kena raja ni hebat. Ni raja nak turun kat kita. Raja nak turun kat kita. Warna kita sambut. Kalau raja nak turun, beradang kita dah. Pemimpin nak mari kat kita, sambut beradang. Alim ulama nak mari kat kita, sambut beradang. Tak, kita sambut dengan gitu, sambut dengan gini, sambut dengan gitu. Tak, kita buat persembahan lah, kita nak suruh raja tertarik. Mula-mula boleh mari balik, boleh duduk dekat dengan kita balik, boleh mari mula kampung kita. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita Ramadan. Raja segala alam, Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki alam, mari tawar kepada kita. Siapa-siapa yang salat
akan dibuka pintu solat. Siapa yang bersedekah, dibuka pintu sedekah. Siapa yang berjihad, dibuka pintu jihad. Siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang berpuasa, dibuka pintu-pintu rayyan, pintu orang yang berpuasa. Siapa-siapa yang mengambil peluang, ambil keuntungan, orang-orang inilah orang yang berbahagia. Lalu Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, aku mendoa dan aku mengharapkan engkau masuk semua, dibuka pintu kesemuanya untuk engkau, memperolehi ke semua pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Kita kalau boleh masuk pintu syurga ikut mana kita nak, suka. Tak ada orang sekat, tak ada orang alah, kita boleh masuk. Allahu Akbar. Beruntung orang ambil peluang pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang panas. Memang masuk bulan Ramadan panas sungguh, tapi Tuhan wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Kalau orang pergi ke bumi Eropah, musim itu musim panas juga. Dah, musim habis haji, masa Ramadan ni musim habis haji dah lagi tu. Dah, musim panas sungguh. Saji habis kering belakang. Dah, panas, terik matahari. Tetapi di situ Allah Ta'ala uji umat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ja'akum Ramadan, akan datang kepada kamu bulan Ramadan. Bulan apa dia? Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang Allah Ta'ala berkat. Duduk dalam bulan Ramadan, mana-mana orang yang beriman, mana-mana orang yang bertakwa, mana-mana orang yang saleh, orang yang baik, mereka akan sentiasa diberkati. Sama juga kalau kita pergi tanah haram, Mekah, kita pergi tu dah berkat dah. Perjalanan kita tu pun diberkati dah. Daya kata siapa? Perjalanan kita tu diberkati dah. Dia dah duduk dalam bulan Ramadan. Nabi kata, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang Allah Ta'ala berkat. Tuhan beri keberkatan, Tuhan bagi anugerah, Tuhan bagi tawaran-tawaran, Tuhan bagi ganjaran-ganjaran, Tuhan bagi pahala-pahala bagi siapa-siapa yang nak ambil peluang. Umpama orang kaya, orang yang ada harta yang banyak, ada emas yang banyak. Kita buat mari contoh token emas. Token emas. Ada token emas sini ada? Ada token emas sini? Ada? Ya, token kedai emas. Kedai emas ni kalau orang ambil duk luak. Gitu ibarat kata. Umpama kata, hak mari kat kita ni token emas yang mana nak bagi emas kepada kita. Nak bagi free je. Nak bagi free je. Tapi nak bagi free tu kena ada usaha. Usaha apa dia? Mari ambil. Cara nak mari ambil. Cara mana? Ada orang dia pergi ambil dengan troli. Troli yang dia ambil dengan troli. Ada orang ambil dengan mana? Ambil dengan sodek. Ada orang ambil dengan mana? Tak ada sodek, dia ambil dengan baju miskin. Tak ada sodek, tak ada apa nak beli. Ambil dengan bagi. Ada orang ambil dengan lori. Ada orang ambil dengan trailer. Habis trailer. Satu benua 100 trailer. Dia bahan trailer dia belakang sewa. Dah. Kita nak sewa dah dah. Bahan kedua belakang trailer. Dah, dia ambil kos lah. Dah, usaha lebih. Dah, naknya ambil. Dah, mah jadi. Walaupun habis sekalian trailer negara Thailand sekalipun, tolak orang panggil Allahumma salli ala Muhammad, tak luak mah. Boleh ambil lagi. Tak habis. Mari pun orang ambil dengan lori, ambil nak kereta, ambil baca-baca ambil. Tiba-tiba ada orang seorang tu, dia tengok saja.
Orang bagi mah, bagi mah. Mari dah ambil. Ambil dulu. No saja, rugi. Habis dah, kedai mah pun tutup. Tak ada dah time pergi. Tutup dah lah. Lepas tu tengok orang tu, rumah besar, kereta banyak. Buka kedai tu, buka kedai ni, bisnes tu, bisnes ni. Tanya dia, mana mu orang kaya belakang ni? Mana mu orang ni hebat belakang? Kau orang bagi mah. Hari tu, demo dah orang ambil ni. Lah, orang bagi mah ni, baru sedar. Lepas tu dah baru sedar. Ni orang rugi. Ada orang ambil walaupun dah banyak ambil dengan tangan. Tak, lagu mana ni Ustaz nak sebutnya? Rugi. Nabi kata apa dia? Man hurima khairah faqad hurima. Siapa yang Allah Ta'ala harap kebaikan, walaupun di sana ada keberkatan, walaupun di sana ada kebaikan, walaupun di sana dibuka pintu-pintu syurga, walaupun di sana ditutup pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu neraka, tapi ada orang yang rugi, tak ambil kebaikan tersebut, keberkatan tersebut, faedah tersebut. Orang ni orang rugi dunia akhirat. Allahu Akbar. Nabi kata apa dia? Tak, bulan Ramadan iftaradallahu alaikum syiyamahu, difardukan kita berpuasa. Kita tanya pada diri kita siap dah lagi untuk kita belajar tentang puasa? Mudah je Ustaz, belajar puasa, makan sahur. Tak, lepas tu dengar azan bertiah subuh. Lepas tu masuk tahan lapar dan dahaga, masuk waktu maghrib kita makan lah, buka puasa. Tak payah pun Ustaz, betul, tak payah. Tak payah bagi orang yang tahu, orang yang belajar. Tapi yang akan jadi payah bagi orang yang tak tahu dan orang yang tak belajar. Dah tamat puasa. Sama mana orang yang Nabi kata tak puasa mereka jual ataf. Puasa dia hanya sekadar lapar dan dahaga. Tak semayang, tak semayang. Dah orang ambil peluang tadarus Al-Quran. Orang ambil peluang baca Al-Quran, tak baca Quran. Orang ambil peluang berzikir, tak berzikir, tak buat amal. Orang duk qiyam, orang duk tarawih, duk semayang buat ibadat, tak semayang, tak tarawih. Dah, tak qiyamullah. Rugi, 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 sangat-sangat rugi. Kita nak ke jadi orang yang rugi? Allah Ta'ala fardukan kita puasa, maka kita kena tahu hukum-hukum puasa, syarat sah puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Puasa yang diterima oleh Allah bagaimana? Puasa yang tidak diterima oleh Allah bagaimana? Jangan hanya puasa kita puasa lapar dan dahaga. Rugilah. Dah lah lapar, dah lah dahaga, tak boleh apa-apa. Rugi. Tak ada apa-apa. Boleh lapar dan dahaga, tapi pahala tak ada. Baik tu kita kena jaga lisan kita, lidah kita. Nak dah orang puas, orang tino. Dah kalau di sini panggil orang puas kau tino apa? Sama. Tino juga. Oh sama. Dah Kelantan. Dah Kelantan tino. Dah orang puan. Dah orang perempuan wanita. Oh, duk jumpa kawan lama. Oh, sembang berapi cerita pasal orang tu, cerita pasal ni. Lupa orang tu, lupa orang ni. Oh, kata kau ni. Tak ada apa. Orang lelaki tak suka tak kata kau apa. Lelaki pun sama juga. 2 kali 5, 5 kali 2. Cuma lebihnya apa dah. Minta maaf lah orang puan. Kita kena royak sebab golek kita jumpa lagu tu belakang. Dan orang lelaki pun sama juga. Dah, tapi tak lebih sampai tahap tu. Dah. Orang puan ni mudah je nak masuk syurga. Tak payah pun. Nabi kata syurga dengan perempuan ni secekal. Secekal je. Secekal ni akak kaki tu siapa ada syurga. Akak kaki tu siapa ada. No
rumahnya, dekatnya. Tapi ramai mana yang Nabi royak? Ramainya duk di dalam neraka. Apa? Sebab mereka tak ikut apa hak Tuhan bagi tahu, hak Allah Ta'ala bagi tahu. Dan saya mendoakan semoga semua perempuan-perempuan yang hadir pada malam ini dah dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan hak Nabi tengok, dah kita tak mahu hak Nabi tengok, hak duduk dalam neraka tak mahu. Supaya mereka ni taat pada Allah, taat pada Rasul, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Dan bagi yang bersuami, taat pada suami, taat pada Allah mudah, taat pada Rasul mudah, taat pada suami payah. Dah, anak taat pada suami ni payah. Dah, nak jadi wanita solehah ni bukan mudah weh, payah weh. Dah, hampir nak cari wanita solehah tu payah. Tetapi dah, kita cuba kena jadi wanita yang solehah, wanita yang baik. Macam mana? Taat pada suami. Dah, amat lidah. Dah, suami kata, dah, ambillah air, suami penat balik kerja. Ambillah air, dah, yang ambil air yang. Dah, kalau Terengganu yang ni ayang. Dah, kalau ayang kan, ayang tukar dengan ayang. Ayang ke ayang? Ayang mula belakang. Dah, dah, nak royaknya. Baik, Allahumma salli Muhammad wa ala al Muhammad. Dah, ambil air tu. Oh, kaki ada, tangan ada. Ambil sendiri kau. Oh. Mana nak taat pada suami? Allahu Akbar. Payah. Dah, tu baru simple. Dah, banyaklah. Patut Allah Ta'ala bagi orang lelaki ni sabar yang tinggi. Dah, kalau talak duduk tanah orang lelaki gak orang puan gak habis orang lelaki jadi janda. Dah, dah, sebab talak duduk orang puan, kalau tak talak duduk orang lelaki payah sikit. Dah, payah tu pun ramai tu jadi cerah-cerah berani orang lelaki belakang. Dah, payah juga lah. Dah, orang lelaki ni orang puan yang minta, bukan orang lelaki minta. Banyak ramai. Hampir kita tengok jabat-jabat agama 60-70% adalah orang puan. Yang minta pasal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudah bulan Ramadan juga Nabi tawarkan kepada kita apa dia? Yuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka, pintu rayyan dibuka, pintu solat dibuka, pintu sedekah dibuka, pintu macam-macam pintu syurga, 8 pintu syurga dibuka. Dibuka belaka. Ada orang yang solat dapat buka pintu solat. Ada orang yang berzikir dapat pintu ibadah. Ada orang yang dah berpuasa sungguh-sungguh, puasa kerana Allah, puasa bukan kerana nak sesuatu, bukan kerana takut pada orang, kerana nak tunai perintah Allah, kerana rasa tanggungjawab, rasa keinsafan, rasa nak jadi hamba Allah, nak hafiz kepada Allah, nak dekat kepada Allah. Puasa dia boleh masuk pintu raya. Dah, ada orang yang bersedekah, dia tak kaya pun, tapi ada duit bagi. Ada sikitnya. Dah, ada banyak mana? Ada 10 bat aja. 10 bat diberi. Ya. Bat dah, sini bayar bat ke mana? Tu dah. 10 bat, tu dah. 10 bat 10 sen lah Malaysia. 10 bat 10 sen. 10 bat sia. Dalam sebab 10 sen. Ada duit 10 bat. Sebab. Ada duit sebab je. Ada sebab je, boleh beli kelak je. Dah. Boleh Malaysia je. Tengok budak-budak lapar. Dah, ambil apa?
bagi buah kelak, bagi kelak suti. Boleh. Tak payah apa. Sebab Nabi ketika mana masuk bulan Ramadan, ajwadun nas, orang yang paling pemurah, orang yang sangat murah. Nabi ni orang yang pemurah dah. Apabila masuknya bulan Ramadan, Nabi jadi lebih pemurah. Ajwadun nas, paling pemurah di kalangan manusia. Oh, kita nak ikut para sahabat payah dah. Nak ikut Nabi lagi dah payah. Sifat sebagaimana sifat Nabi, paling kurang kita boleh ikut sedikit demi sedikit. Nabi ni bukan orang miskin. Nabi nak hidup dalam keadaan miskin. Nabi bukan orang miskin, tapi Nabi nak hidup dalam miskin. Bapa Nabi bukan miskin, Ustaz. Bukan Nabi lahir yatim piatu. Betul. Lepas tu Nabi lahir yatim piatu. Bukan Nabi negeri. Dah kalau Nabi negeri tu kata kaya. Kalau Nabi negeri memanglah kaya. Dah apa? Mana duit Nabi? Habis sedekah. Nabi pemurah, tolong orang-orang miskin, duduk bersama orang miskin. Begitu juga kalau kita cerita tentang harta, jadi semua harta ghanimah. Untuk Rasul, untuk Nabi besar, bukan sikit bagi harta. Kalau kita kat dalam bagi harta ghanimah kat untuk Nabi ni, nak banding dengan kita, kaya Nabi. Orang ulama mengatakan kalau setahun sekali peperangan Nabi dapat 7 keturunan tak habis. Harta Nabi 7 keturunan tak habis. Dapat mana harta Nabi banyak-banyak. Sampai waktu mana Nabi wafat pun baju besi dia gadah. Harta dia semua disedekahkan. Harta dia semua diinfakkan. Allahu Akbar. Lepas tu kalau orang takut sangat doa hak Nabi minta. Kalau orang nak bisnes, nak berjaya, jangan doa ni. Takut. Apa? Ya Allah, hidup kalau aku bersama dengan orang miskin, mati kalau aku bersama dengan orang miskin, dan dibangkitkan bersama orang miskin. Hai, bahaya juga doa ni. Takut miskin sungguh kita. Kita pernah doa ni, tapi tak miskin juga. Murah rezeki. Memang tak kaya, duit tak banyak, tapi murah rezeki. Masa kita duduk ngaji, duduk lelik waktu banjir dulu, kita cerita sama-sama. Mana-mana kuliah kita cerita. Kita tak kaya, kita hidup tak kaya. Kawan-kawan ingat kita kaya belakang, tapi kita tak kaya. Duit tak ada. Kadang-kadang minta dengan orang, pinjam duit. Lama-lama orang beri. Rezeki. Setakat saya duduk mengaji, alhamdulillah, duduk mengaji pondok Allah Ta'ala, murah semua rezeki. Ada orang tubuh, ada orang tubuh. Siapa mak kita kata, kalau duit ni sifar-sifar boleh gaji 2, 3, 4 kali dah. Tapi paman duit tak ada lama. Tak apa-apa. Dah orang ingat kita kaya, tayang kita ni semua kita beli, belanja. Habis duit kita belanja. Di kedai habis. Tak ada lama. Hari tu ada orang minta sumbangan dekat Masjid Beijing. Masa tu Masjid Beijing baru lagi tu. Masjid Beijing. Waktu tu ada duit RM5 je. Bulan tu memang tak ada duit sungguh. Ada RM5 sungguh. Kita buat air. Dah lah. Mak tak aja bagi duit. Abai po pun kadang-kadang 2, 3 kali je bagi. Tak bagi kau lah. Tak sama je lah. Payah. Waktu tu kita buat RM5 ni sebab ada RM5, ada orang mayat-mayat, orang beri. Kan biasa kalau di Kelantan orang bagi dan pekat suster air kotak. Lepas tu ada duit 10 riyal. 10 riyal banyak dah. 10 riyal Malaysia. Hak tu duit tu. Hari tu tak ada duit. Ingat nak beli, sebab kita biasa makan nasi ayam RM1.90. Dekat depan Masjid Beijing dulu. Ada kalau orang puasa ada kedai nasi ayam. Lama dah, 5 tahun.
6 tahun 7 tahun lepas. Dah. Masa kita mengaji dulu 8 tahun lepas, 8 tahun. Oh bukan 6 tahun dah, 8 tahun. Dah. Oh boleh ada kita duduk situ. Pergi maya Jumaat, balik maya Jumaat yang ada. Tinggal duit nak balik, tak ada duit cek. Ada 5 riyal je. Wak keluar dah. Nak asa mula. Dah sedap asa. Dah kita hak jadi ngaji pondok dah. Orang panggil ustaz dah kat situ. Dah. Jadi pun awak masuk jugalah. Dah. Kalau aku duk ikhlas pun, habis juga pergi. Aku ikhlas je lah. Dah. Aku ikhlas je lah. Tak ada rezeki lah tu nak makan nasi ayam. Tak ada rezeki lah nak makan nasi ayam. RM9.90. Kita ada adik. Adik seorang duduk. Dah. Kalau RM5 tu tak ada. Tak ada lah. Sekali dengan adik-adik pun boleh nak makan. Tak apa lah. Kita pun kabur. Kita makan tapi ya. Kita makan pondok lah. Dah. Pergi balik. Balik. Ada orang tahu. Dia tahu daripada mana. Bukan boleh 5 riyal. 550 riyal. Tu dia. Ni kita cerita ni. Cerita benar. Kisah benar. Dah. Ngaji mana? Ada tapi. Ni nak bagi duit ni. Duit zakat. Oh, boleh. Boleh lalu. Boleh duit lalu. Orang duit. Alhamdulillah. Rezeki. Nak cerita apa dia? Kebaikan. Dunia tu abalah lalu dah. Start pada tu dah. Dah. Biar tak ada duit. Murah rezeki. Kadang-kadang kita pergi. Kadang-kadang pergi ceramah ke apa. Banyak dah kalau kawan-kawan tu kan. Dah. Orang bagi ceramah bukan bagi banyak pun. Dah, bukan bagi 2, 3, 40 ribu. Dah. Bagi 2, 300 riyal. Dah sekali pergi minyak kereta 50 riyal dah. Kalau jauh sikit 100 riyal dah. Balik tak ada. Duit tak ada. Kita pun tinggal duit orang tu. Dah, orang dah tahu. Dah, ada duit orang bagi kita pegang ni, kita pinjam. Kayak pergi bayar. Dah, alhamdulillah Tuhan bagi. Baru kadang-kadang kita, kadang-kadang tak apa. Kalau orang bagi makan, baru pergi makan. Kalau tak makan, kita balik tu. Tak, biasa dulu. Tak, kita rasa. Tak, payah. Tapi Allah Ta'ala bagi more rezeki, alhamdulillah. Tak, lepas tu kita kecek kawan-kawan. Kita kamu kawan-kawan mana. Tak, kita ni walaupun tak kaya, tapi more rezeki. Bapa Allah Ta'ala beri kalau kita buat kerja, mudah ke orang. Banyak orang minta sumbangan apa, duit kita tak ada mana. Tapi kalau orang ajak kita bagi sumbangan, kita beri. Cakap kita mampu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala murah rezeki semua. Jangan kita bantu kerja orang buat amal, dapat pahala. Bantu sedekah ni besar pahalanya. Dan kita buka peluang bagi orang yang nak sedekah. Orang berinfak. Nak kita infak pula ni. Banyak madrasah, pondok-pondok ni. Dan sekolah-sekolah pandai ni. Kita pergi ziarah ada berapa pondok. Allahu Akbar. Allah Ta'ala uji macam-macam. Kalau orang petani pakat bantu, ringankan beban, pakat tolong, nescaya Allah Ta'ala murah rezeki. Lebih-lebih lagi kita tolong pondok-pondok, sekolah-sekolah agama. Sebab pondok-pondok sekolah agama ni bukan untuk kita je kita bantu ni. Bukan untuk dia je kita bantu, untuk diri kita. Itulah hasil kita. Bantu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Tak, apabila tak, jikalaulah tak saat mana nak akhir dah, laula akhartani ila ajalin qarib. Di saat mana nak dekat dah dengan kematian, nak minta tangguh sekejap, minta dengan Tuhan, ya Allah boleh tak buat akhir sikit ajar aku ni, sekejap aja, qarib, hampir ni, sikit je, tunggu sekejap ya Allah, jangan matikan aku ya Allah. Saat mana nyawa duduk ke halqah, dia kata mana, fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku nak bersedekah. Tu yang sebut. Tengok. Apa? Sebab tu saya balas kes. Tak mana sakaratul maut, dia nampak dah tempat dia, hasil daripada sedekah dia. Dan nak jadi orang yang soleh, nak jadi orang yang
Nak jadi orang yang taat, bukan mudah, payah. Nak jadi orang yang soleh, baik tu kita kalau puasa jangan tinggal semayang. Dan yang kedua, banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, banyakkan baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita. Dalam kubur ditolong dah kita. Ada amalan kita akan dapat di hari akhirat. Dalam syurga kayak gini kita dapat. Ada amalan kita pada ketika mana siratul mustaqim, jalan yang mana titian sirat tadi. Ada amalan kita yang kita lakukan duduk pada mahsyar. Antaranya orang yang duduk pada mahsyar, imamul adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang mana waktu usia muda dia takut pada Allah, dekat dengan Allah, hidup dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Ibadatillah, setasyur beribadah kepada Allah Ta'ala. Habiskan usia muda dia dekat dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan banyak lagi lah. Dan antaranya juga orang yang bersedekah, pada mahsyar pun dapat juga. Yang mana orang yang bersedekah, tangan kanan dia berinfak, tangan kiri dia dah sedekah dengan makna ikhlas kerana Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi lah, ikhlas dan ikhlas pun duit habis dah sedekah. Kalau mula ikhlas, rugi habis, tak ada. Kalau mula ikhlas, dapat pahala, akhirat kamu akan dapat juga. Tak, betul tak? Habis dah. Kalau dia ikhlas tak, rugi. Susah. Dan ada juga kerana nak tunjuk ke orang. Ada juga kita sedekah nak tunjuk ke orang. Riak. Lalu Allah Ta'ala kata, azhabu, mu pergi kepada orang yang kamu tunjuk. Adakah kamu akan dapati dia akan tolong kamu? Tak ada. Rugi juga. Tak, kayak gini akhirat, kayak gini orang yang bersedekah kerana apa dia? Kerana riak, kerana nak tunjuk ke orang. Nak kamu akulah bersedekah. Tapi kalau nak tunjuk kebaikan kita supaya orang lain pakat buat amal, boleh pahala. Ditunjuk mithluha ajlihi. Tak seumpama bagi. Baik tu orang yang bagi makan kepada orang buat puasa, contoh walaupun sebiji buah kamar. Dalam hadis Nabi sebut, bagi orang makan sikit tak banyak pun. Bagi sikit je orang makan. Tak, kita beli buah kurma, tak sekotak dalam berapa bak? 100 bak ke 50 bak. Lebih kurang sekotak 50 bak, 100 bak. 100 bak berapa ya? 10 ya. Dalam 10 ringgit je harga. Tak, 10 ya. Dia dalam kotak tu ada kurma banyak tu kan. Tak, adalah dalam 50 ataupun 20 biji. Kita pergi kat orang, sebelum buka puasa, ambil suti, bagi orang makan kurma, suti. Dapat pahala. Orang tu puasa, kita dapat pahala puasa mithlu ajlihi. Sama macam dia puasa, dia dapat 100, kita dapat 100. Dia dapat 1000, kita dapat 1000. Allah. Payah juga kan payah. Nak bagi tu buat payah. Benda tu simple je kalau kita biasakan. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu syurga. Pintu-pintu neraka jahim. Api neraka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Tak, pintu neraka Tuhan tutup. Tak, Tuhan tutup rapat. Tak ada orang buat maksiat tak dapat dosa. Buat maksiat tak, Tuhan buka pintu syurga. Orang buat maksiat, orang buat apa, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Mula melepaskan manusia daripada api neraka. Awalu maghfirah, awalu rahmah, awsatu maghfirah, akhiru itqu minan nar. Dilepaskan daripada api neraka. Awal-awal dia rahmat. Apa?
masuk bulan Ramadan berkat rahmat, kebaikan Tuhan Allah Ta'ala. Pertengahannya apabila orang tu dah dapat rahmat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang-orang tersebut walaupun seluas lautan. Banyak dosa ni, tak kira banyak mana pun dosa kita, walaupun jahat mana dosa kita, jahat mana kelakuan kita, maksiat kita, tetapi dengan kita istighfar, minta ampun dengan Allah, kalau kita syirik, kita kembali kepada Allah, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita tinggalkan perkara-perkara syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa kita. Dosa di sini, dosa-dosa kecil. Kalau kita taubat, Tuhan akan ampun. Dan akhiru itu kuminan nar, apabila mereka dah dapat keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala akan lepas daripada api neraka. Makna kata yuhlaku fi abwabul jahim, Tuhan tutup pintu neraka bagi orang-orang yang bertaubat, kita akan masuk neraka. Contoh, Nabi kata orang yang meninggalkan solat, orang yang tak sembahyang, dah masalakakum fi saqar, apa sebab kamu tak sembahyang? Dan sebab apa? Qalu, jawab mereka tu, lam naku minal musalli. Kami tak, sebab apa? Kami ni di kalangan orang-orang, termasuk di kalangan orang-orang yang tak sembahyang. Nabi kata orang tak sembahyang tak ada neraka. Apabila masuk Ramadan, dia mula bertaubat, dia mula start qada sembahyang, dia mula insah kepada Allah Ta'ala, dia sembahyang. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang duduk dalam neraka, orang lagu mana? Sinfani min ahlin nar lam arahuma, 2 kelompok telah kedatangan Islam. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut, Nabi sebut apa dia? Qaumun ma'usiyatun kalnabil baqar yadribuna bihannas. Mudah faham, pemimpin yang zalim, yang mana mengikut undang-undang kepala otak sendiri. Orang miskin, orang kaya dibebaskan, orang miskin kenakan hukuman. Contohnya ni. Yang kedua, Nabi sebut apa dia? Jelas. Nabi kata wanisa'un kasiyatun 'ariyah, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Ni ingat orang puan, kena royak lalu. Orang puan pakai pakaian tetapi bertelanjang, maksudnya pakai baju ketat. Ni comel ni. Kita buat mari contoh. Tak cukup baju dah ni. Cukup baju dah ni. Ada orang dah. Assalamualaikum. Ada. Tak cukup baju dah. Dari botol saya ni. Tak cukup. Tak. Atas buka, bawah buka. Tak. Baju orang panggil baju singgit. Orang panggil baju ni kalau ni bikini lah, mudah cerita. Tak. Baju tak. Baju dia panggil baju dah cukup. Tak. So ada baju cukup dah, baju cukup dah, boleh dah, atas sampai ke bawah cukup dah. Tapi pulak dapur pulak bentuk bayang, bayang baju tak selagi bentuk tubuh, dapur bentuk tubuh. Baju boleh dah, pakai pudah dah, pakai tudung labur dah, pakai tudung dah, pakai baju boleh dah, macam baju kurung dah, tapi baju kurung dah ketat, dapat habis body. Tak boleh. Tak boleh. Tutup aurat lah tu. Tu hanya tutup kulit, bukan tutup aurat. Pakai baju pula bayang dalam dapur belakang. Gunung berapi. Dapur belakang. Tak boleh. Orang panggil apa dia? Wanisa'un kasiyatun 'ariyah, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Siapa mereka ini? Golongan mana ini? Nabi sebut la yadkhulna jannah wa la yajidna riyaha.
tidak akan masuk syurga dan tak akan bau-bau syurga. Allah wal-iyazubillah. Loh Ustaz kata saya ni ahli neraka ke? Saya tak royak kau. Saya kata Nabi royak orang yang pakai yang ketat, orang yang tutup aurat. Kalau nampak rambut dia kata dah hak pakai duduk pun nak pakai tubuh pula hak jadi nampak bongok unta tu. Nabi orang panggil agak lagi bulan-bulan Eropah banyak pakai duduk dah. Sebab saya pernah duduk di Turki. Saya pernah duduk di Turki di pakar sanggur tu. Mujurlah saya orang lelaki, kalau saya orang puan boleh buat gitu juga. Orang dia panggil pakai sandung tu sama tinggi dengan orang lain. Ada orang tu kita tengok tu dia taklah tinggi sangat, tapi sama tinggi dengan orang yang tinggi. Kenapa? Rambut pula dia ikat-ikat begitu. Pakai duduk. Ada akan duduk dia kata lah. Umpama bong unta. Ada pula. Boleh dah pakai duduk, pakai yang boleh dah, apa boleh dah. Duduk jalan depan orang. Lenggang. Orang pun tengok. Orang tu imam tengok. Tak imam kata jadi. Bukan tak imam sini, tak imam lain. Tak imam tengok kita. Jadi juga ni. Buat tengok depan. Tu atas dua kediri. Dia pun tua juga. Bukan sini lah tempat lain. Tak boleh balik ni kena aku putus sini. Nak sebutnya Allahu Akbar. Atau boleh Nabi sebut apa dia? La yadkhulna jannah wa la yajidna riha. Dan Nabi sebut lagi sesungguhnya bawa surga itu kaza wa kaza, jauh perjalanannya. Jauh macam mana? Ulama kata memberitahu bahawa jarak perjalanan bawa surga sudah dibau jarak 500 tahun perjalanan. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, 500 tahun perjalanan jarak nak sampai ke syurga. 500 tahun perjalanan boleh bau syurga. Bayar 500 tahun perjalanan boleh bau dah syurga. Tiba-tiba orang lagu ni tak boleh bau syurga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah Ustaz, awak puas je Ustaz. Orang lelaki dah kena juga. Apa dah kena je. Buat apa? Tapi kata orang puas. Sebab orang puas payah sikit tentang aurat dia. Aurat orang puas mana? Tahu tak orang puan? Ada orang puan dah. Ada. Saya ingat ada. Orang puan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Dia tapak kaki Ustaz. Dia ada. Tengok keadaan. Ada masalah. Contohnya pekerjaan ke apa ke yang ada waktu-waktu ni. Tapi tak boleh juga dengan orang lelaki. Tak boleh. Yang ajnabi, yang mahram tak apa. Payah juga. Payah. Mudah-mudah nak jaga tu payah dah weh. Tiba-tiba dia minta ampun dengan Allah. Lepas pada masuk bulan Ramadan, dia bertaubat, minta ampun oleh Allah. Allah Ta'ala tutup pintu neraka. Sepatutnya masuk neraka, tutup, tak boleh masuk. Sebab apa? Dia bertaubat, minta ampun dengan Allah. Dia seorang pezina, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Dia puasa pada bulan Ramadan, sembahyang tak tinggal, dan dia juga beribadat kepada Allah. Dia tinggal melakukan perzina, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka Allah. Mudah je lah dapat syurga. Mudah lah, cakap memang mudah. Lah buat payah weh. Semua boleh bercakap.
tetapi nak buat sangat-sangat payah. Allahu Akbar. Cuba kita usahakan nak jadi baik, nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang seterusnya Nabi tawarkan di dalam bulan Ramadan. Nabi tawar apa dia? Nabi tawarkan dak wasufina lisyayati, diikat padanya syaitan-syaitan. Syaitan kena ikat bulan puasa. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dah ustaz, tu kata bulan puasa kena ikat, tu tak puasa, tu syaitan. Tak, ada itu nafsu. Syaitan kalau orang yang jahat-jahat dah, dia nak kawan banyak dah. Dia syaitan ni dia akan pengaruh orang hak lagi alim, hak lagi hebat, hak lagi dekat dengan Tuhan, lagi kuat dugaan dia. Nak akhir zaman ni. Dah, tok guru, para alim-alim ulama. Kalau duduk di Malaysia agak dak leh. Dak learning gak dengar nama ustaz, nama ni penunggak agama. Dak mu tunggang. Dak. Ni bahaya ni, akhir zaman. Apabila orang anggap gitu, sehingga orang jahil yang akan jadi, orang akan anggap orang jahil yang hebat. Dan dia orang jahil jadi angkat jadi pemimpin, fadalu wa abal, sesat lagi menyesatkan ni. Dan ni orang percaya netizen pada ahli ulama. Tak boleh dah. Ramai dah jadi tok musti dah dapat fatwa ni, fatwa dulu pada musti. Musti jawab, dia pula jawab. Musti tak betul. Mu ngaji kok mana? Kok Facebook, kok TikTok. Ngaji tak habis, mu ambil tu sikit, jadi sesat habis. Orang kena belajar. Tu jadi sesat. Kerana ikut wahyu bukan dekat ilmu. Ini bahaya di akhir zaman. Gambar ni. Allah bersalam Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tu kita tengok ala ulama mula dikeji, mula dihina, mula dikata, dan akan cari peluang-peluang kesalahan-kesalahan walaupun terpaksa cari kesalahan dulu. Lama-lama, zaman ruang-ruang dulu, zaman jahil dulu, dia cari juga, korek juga. Sebab apa? Supaya orang tak boleh ikut dia. Jangan ikut dia. Tak betul. Payah. Matinya orang alim, nak cari hak supaya alim macam dulu tak boleh dah. Cari, tengok mati tu dalam. Tak boleh nak jumpa dah. Dah, mati ni pada tak boleh nak jumpa dah orang setara tu. Mati ni, dah tak kenali. Tak ada dah orang nak challenge macam tu. Mati tu Syekh Ahmad kata ni. Mati dia, tak ada dah nak challenge. Dulu orang anggap orang Melayu ni murid Syekh Ahmad Patani, orang Patani. Dah, orang alim Syekh Ahmad ni dah tubuh dia kecil tak usah. Dah, dia pergi berlawak dengan orang Mesir. Dia berlawak dengan orang Mesir. Dia berlawak dengan orang Mesir, orang Arab. Tak kenali ni pakar dah bahasa Arab. Dia kata, debat kali pertama aku bahagia, debat kali kedua aku bahagia, debat kali ketiga aku bahagia, debat kali keempat aku bahagia, sampai ke kelima kali tak bahagia dah. Bahasa gapo tahu Arab mana dah tahu dah. Tak kerti dah. Lala dia kata apa habis debat tu menang dah Syekh Ahmad. Lalu Syekh Ahmad kata mari dah ni mari ambil seluruh kita ambil pula orang Arab pakai tarik diri. Padahal ada murid dia tak kenali kan dia tubuh besar. Syekh Ahmad buat belakang, buat lakonan. Dah tak kenali ni macam tubuh dia. Dah Syekh Ahmad ni macam anak murid dia. Dia tak kenali pun bagi tahu lah orang Arab. Dah ni saya dah serahkan anak murid saya je debat. Dalam lepas baru saya pun akan cakap. Lah benar Syekh Ahmad tak kenali mendengar. Dia tahu nak jawab apa. Lepas tu akhirnya Syekh Ahmad pun suruh ke tak kenali
syarat tak berani berlaku nak debat dengan Tok Nali. Nali juga Tok Nali tu. Tak. Nak semuanya hebat. Nak cari orang macam tu, tangan tu. Tak jumpa dah. Dah ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli syarah, ahli balawah, ahli segala ilmu. Allah. Fiqh dia ahli. Tasawuf dia ahli. Tak. Tauhid dia ahli. Ahli berlaku. Allah. Tak jumpa dah. Payah dah nak jumpa. Dia kata nak cari macam zaman Imam Syafi'i, Imam Malik. Hak baru, hak lepas, hak 100 tahun lepas pun tak ada cari supaya gitu. Dia kata hak zaman dulu. Tapi akhir zaman ni, siapa oleh ulama-ulama dulu, dia hina. Oh, Imam Syafi'i gitu, Imam Syafi'i gini, Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Hebat benar dia Imam Syafi'i. Oh, tengok hadis pun pakai laptop, tengok hadis pun pakai telefon, tengok hadis pakai kitab. Imam Syafi'i haddatsana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala shaykhi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar tu. Imam Syafi'i 4-5 jalur je. Kita berapa banyak jalur dah. Buku banyak putus dah. Dah. Allahu Akbar. Praktek Imam Syafi'i. Praktek ahli ulama. Orang-orang dulu. Allah. Ini akhir zaman fitnah. Allah. Syaitan ni kan. Apabila syaitan diikat, patutlah orang nak buat baik jadi mudah. Hak jenis baik dah. Apabila masuk bulan Ramadan, jadi orang baik. Tak. Oh, rajin tadawul Quran, rajin berzikir, rajin qiyamullah. Oh, malam pertama kejutkan syaitan kena ikat. Penuh masjid, penuh surah. Malam pertama dia kerja syok. Faham tak? Kerja syok, penuh. Hei, tak imam kejut. Tengok, mana penuh malam ni. Orang ingat tarawih. Tak ingat malam ni tarawih. Tak, esok nak puasa dah. Tak ingat. Dah dulu sejik tanpa garik. Lepas tu balik garik pula dengan kuliah. Tak tahu malam ni malam tarawih. Tak, dia ingat malam esok. Rupa-rupa lah esok nak puasa. Tak ingat tak sedar tengok. Tiba-tiba kejut ramai je bang. Sebab saya pernah kena. Kita pernah kena. Patut kita tahu. Kita pernah kena. Tiba-tiba warna ramai malam ni orang yang masjid kapung ni. Dia ingat. Mari teringat. Lah malam ni malam terawih rupanya. Lah kena main terawih malam ni kita. Baru teringat. Dah sedar dah kita nak dengar pengumuman. Orang lain ada rumah dengar pengumuman. Kita dah segi dah nak dengar pengumuman. Telefon dah bawa. Kalau buat telefon tahu pun. Raya dah esok, puasa dah esok. Tahu. Ni dia tahu. Penuh masjid. Kena syok. Tak, apa? Syaitan kena ikat. Tapi walaupun syaitan kena ikat awal-awal, lama-lama gak ikut nafsu dah pula. Dah mula-mula tu kena syok. Nafsu dah awal lagi. Nafsu dah nak meki lagi. Dah nak kontrol lagi. Ada kejut lepas syaitan kena ikat pun. Baik dulu. Lepas tu kalau kita tengok ramai malam pertama sampai malam ke-10 penuh orang. Masuk malam tengah-tengah kurang. Masuk malam terakhir tak ada. Tinggal tak email tak minat tak syok. Aku je ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yes, sepatutnya malam terakhir kau ramai. Kalau duduk belah Arab, malam pertama macam biasa je. Malam kedua ramai ada macam biasa ni. Masuk malam ke-15 sampai malam ke-30 penuh je. Alik kita balik ku. Malam ni lah kau kurang. Malam awal penuh. Balik kau tu. Ya, patutnya malam akhir lah kita kena penuh kat istiqamah. Tak boleh ustaz. Kita nak raya dah. Kena beli baju raya. Tak, kayak gini nak beli kuih raya. Sini dia nak raya sini. Sini raya juga kan. Suku Malaysia juga kena.
Suku Malaysia juga. Sama. Dia jalan rumah orang juga. Dia jalan kubur juga. Sama. Tak. Malah akhir penuh supermarket. Minta maaf lah. Kita kena royak. Kena tabung. Tapi malah awal-awal penuh masjid. Malah akhir hilang masjid. Patutnya malah akhir lah kita kena istiqamah. Dok giwa ibadat. Malah awak baju dok malah kita tahajud sampai ke subuh. Zaman kita duduk dulu. Zaman kita duduk belajar dulu. Ya ada juga tahajud. Orang panggil qiyam juga. Qiyam bola. Ya ada dua. Bahasa tu tanya orang tanda piala dunia. Qiyam bola. Tahu qiyam bola? Bukan qiyam bola. Qiyam bola. Dia ada 3 qiyam. Kena tahu dulu. 3 qiyam. Qiyam mulai. Qiyam bola. Qiyam bola. Demo apa kedua ni? Qiyam mulai. Qiyam mulai. Qiyam bola. Qiyam bola. Sama je. Ke lain. Ada beza dah. Qiyam mulai. Bangun malam dah. Dah beribadat, zikir ke, ataupun semayang ke, baca Quran ke, qiyam mulai. Qiyam bola, bangun, tengok bola. Qiyam bola, semula-semula lah qiyam tu. Bukan mana ni, qiyam bola. Bukan mana ni, bola. Semula. Dah, kita nak biar qiyam mulai. Yang diri malang. Ni diri malang. Kalau saya diri malang. Sebab malang tu ni. Bukan maksud tu kian diri malang ni beribadat kepada Allah. Dan saya nak pesan 2 perkara. Siapa yang nak dapat Lailatul Qadar dan dia akan wajib dapat Lailatul Qadar kalau melakukan 2 perkara ni. 2 amalan ni. Confirm dia akan dapat Ramadan. Lailatul Qadar. Nabi kata fihi abwabul fihi Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Padanya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ibadah 83 tahun lebih. Nabi sebut 83 tahun buat ibadat. Kita belum tentu umur 83 tahun boleh buat ibadat. Ibadat semua start daripada awal lahir. Lahir tu main dah. Dah sampai boleh 83 tahun. Lahir tu zikir dah. Sampai umur 83 tahun. Tak ada orang. Tapi orang yang buat ibadat dengan satu malam dah dapat 83 tahun lebih ibadat dia. Pahala, ganjaran dia. Kalau dia berzikir subhanallah 83 tahun. Alhamdulillah 83 tahun. Solat 2 rakaat 83 tahun beribadat. Solat 2 rakaat 83 tahun sembahyang. Dan kalau banyak rakaat lagi banyak dapat pahala. Buat ibadat. Berdoa pada Allah. Doa dia mustajab. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala adalah bala Lailatul Qadar. Bala Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala rahsiakan. Kita tahu bala nisfu Syaban, bala 15. Tuhan tak rahsia. Tapi ramai ada orang tak ambil pun. Tu jelas-jelas tu. Dah, ramai ada orang bersikir bala nisfu Syaban. Ramai ada orang baca Quran pada nisfu Syaban. Ramai ada orang yang qiyam mulai pada nisfu Syaban. Tak ada. Kurang. Padahal pada nisfu Syaban pahalanya besar. Doa dia tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ramai ada orang tahu malam yang disebut awal layalil ashr, malam 10, malam Zulhijjah, start 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Hebat. Dan begitu juga malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala rahsiakan. Kerana apa dia? Sekali buat 83 tahun. Oh, hebat. Bayangkan 83 tahun buat ibadat. Allahu Akbar.
Allah Ta'ala rahsiakan 10 yang terakhir. Dan ulama mengatakan bala-bala ganjil. Bala 21, bala 23, bala 25, bala 27, bala 29. Dan pandangan sebagai ulama mengatakan bala 27. Gitu tak. Tapi ulama yang masyhurnya tidak menetapkan. Sebab apa? Sebab ramai ulama kata aku temu bala 21. Ada kata aku temu bala 23. Ada kata aku temu bala 25. Ada yang temu bala 27. Ramai yang kata bala 27. Ada kata bala 29. Dan bahkan dia bertingkat bala lain apa ada? Ada pandangan tu. Dan dia kata juga bala-bala yang lain. Bala 24. Ada. Sebahagian ulama kata okay. Ada ulama kata 10 yang terakhir yang paling kuat. Sebab ada 2 hadis. Boleh jadi dua-dua. Ada belakang. Tuhan yang rahsiakan supaya manusia beribadat kepada Allah. Semua bala yang terakhir pahalanya besar dan ganjarannya besar. Wa ibadat pun besar. Tak temu dah bodoh. Tapi kalau orang yang buat 2 perkara ni dapat Lailatul Qadar. Bagaimana dapat tu? Dia sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Dapat. Dia mulai dapat Lailatul Qadar. Wajib dapat. Tak sunat dah. Wajib dapat. Apa dapat enggak? Dah kalau membayar subuh berjemaah, isyak berjemaah. Dan Nabi kata, "Man shallal isya'i fi jamaah fa ka'annama nisful lail. Wa man shallal wa man shallal isya'i wa subhi." Siapa-siapa yang bayar isyak dan subuh berjemaah, fa ka'annama, dah seumpama salatatul lail. Sembahyang sepanjang malam. Allah. Buat 2 ni dapat ada. Kalau kebetulan pula malam tu kita zikir juga, tambah lagi, boleh pahala. Dapat Lailatul Qadar ada, dapat pula zikir pula. Oh, cover dapat ada. 2 perkara ni je, tak rugi pun. Tak rugi. Dan malam tersebut juga dan Allah Ta'ala bagi dah banyak tawaran-tawaran bagi orang yang nak ambil. Tetapi Allah Ta'ala bagi Nabi beritahu dalam hadis yang terakhir, walaupun Allah Ta'ala tawarkan macam-macam ganjaran, Nabi tawarkan macam-macam ganjaran yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala, pahala yang Allah Ta'ala ganjarkan, ada juga di kalangan manusia yang tak dapat. Macam tadi, saya cerita tadi, orang boleh dia tak ambil bah. Orang bagi bah, dia tak ambil bah. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Orang bagi duit, dia tak ambil duit. Nak ambil duit, banyak mana ambil lah. Tiba-tiba ada orang yang Allah Ta'ala kata, "Man huriba khairan faqad huriba." Siapa yang Allah Ta'ala haramkan kebaikan, walaupun bulan itu penuh dengan kebaikan, walaupun bulan itu dibukakan pintu syurga, walaupun bulan itu ditutup pintu neraka, walaupun bulan itu dikurniakan ganjaran 83 bulan, tetapi ada orang yang tak akan dapat kebaikan tersebut, kelebihan tersebut. Orang inilah orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua tidak rugi. Pukul 11 dah kita. Demo ada orang kata ke 10.30 je, sejam je. Ni sejam setengah dah ni kita. Tak, muncul dah habis dah. Aku sedar. Tak, tu dia. Sekadar tu dah untuk kasih kita. Tak, saya nak ayat je. Tak, mudah-mudahan kita semua ni tak lepas peluang lah. Allah Ta'ala nak tawarkan kepada kita. Mudah peluang di bulan Ramadan, supaya kita menjadi hamba yang taat pada Allah, yang mendapat setiap setiap saat, setiap masa berada dalam bulan Ramadan. Kitalah orang yang baca Quran, kitalah orang yang berzikir, kitalah orang yang salat malam, kitalah orang yang bersedekah, dan kitalah orang yang melakukan amal-amal ibadat, amal-amal
amal soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Sekadar untuk kasih saya pada malam ini, saya minta maaf banyak, tak sedar pukul 9 malam sudah. Dah, pada kata sampai sini dah lah. Dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa-dosa kecil kami, dosa-dosa besar kami ya Allah. Dosa yang kami buat dalam keadaan kami sedar, dosa yang kami buat yang dalam keadaan kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Dosa yang kami buat dalam keadaan sedar kami buat juga ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami tahu itu dosa, tapi kami buat juga ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ampunlah kami ya Allah. Begitu juga dosa yang kami buat dalam keadaan tersembunyi, yang kami tak tahu itu dosa, tetapi kami melakukannya ya Allah. Engkau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semua yang berada dalam majlis ilmu ini ya Allah. Bila keberkatan di bumi fatani ini ya Allah, bila mereka kebaikan dan rahmat-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu ya Allah. Pautkanlah hati-hati mereka yang dekat kepada-Mu ya Allah, supaya mereka menjadi hamba-Mu yang sentiasa taat kepada-Mu ya Allah, sentiasa menegakkan agama-Mu ya Allah, sentiasa memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka, dalam masyarakat mereka, dan dalam sekitar keliling kelalak mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau dah telah kami mohon ya Allah, Kau dah telah kami minta ya Allah, Kau perkenankanlah doa kami ya Allah, Kau terimakanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami kebaikan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فضل اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإمام المتقين وسائر الأنبياء والمرسلين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijaddina wa jaddatina wa limuallimina wa masyaikhina ustadzina. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Palestin wa fi Iraq wa fi Syam wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farij jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصل عليه كما من كلاب يقهر. يا جبار يا متقي الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب القبور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya mohon maaf banyak kalau ada salah dan silap atau pada hadir dan tidak